وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. Saya muliakan lagi, saya kasihi Fadil Ustaz Syafi'i Yusuf Buhani. Saya muliakan Al-Fadil Ustaz Yusuf Ya'qub. Dua-dua yang saya segani ahli panel ini. Yang saya muliakan pengurusi bagi surau Ubudiyah, pengurusi bagi Masjid Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kepada ibu ayah, para pimpinan masyarakat, ahli jawatan kuasa bagi surau, para santri, para pelajar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Juga tidak dilupakan kepada abang-abang ahli qasidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan suara mereka memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menguatkan dan memberikan kepada mereka dengan pancaran ilham seperti mana yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, berlalunya tahun baru ini, berlalunya tahun yang kita akan lalui selepas 12 malam ini adalah bermaksud berlalunya masa hidup kita sehari demi sehari. Kata Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala anhu, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Kamu ini adalah ibarah kepada hari-hari yang bergabung, dan setiap kali berlalunya satu hari bermakna sebahagian daripada dirimu telah berlalu. Ramai orang gembira ketika mana menyambut hari kelahirannya, tapi dia terlupa bahawa, dan saya rasa dia tidak terlupa, dan dia akan sentiasa mengingati bahawa ketika mana sambutan tadi dilakukan, maka dituntut kepada orang tadi untuk bergembira. Kerana agama menyuruh untuk kita bergembira dengan perkara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah nikmatil wujud. Adanya kita di muka bumi Allah Ta'ala itu adalah nikmat, dan patut kita syukuri perkara tersebut. Jadi setiap orang yang menyambut hari kelahirannya dan menyambut kelahiran orang yang dikasihinya, hakikatnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu daripada bentuk untuk dia mensyukuri nikmatil wujud, nikmat wujud yang Allah Ta'ala jadikan. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada umat ini perasaan gembira dengan perkara tersebut. Berbeza dengan nikmatul adam, berbeza dengan al-adam, ketiadaan waktu mati. Kita tidak disuruh untuk bergembira pada ketika mati, dan kita disuruh untuk kita bergembira ketika mana seorang itu hidup. Karena itu antara hikmahnya kenapa kita menyambut Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang masyhur di kalangan ulama pada 12 Rabiul Awal. Sedang kata para ulama, tarikh 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh wafatnya baginda Rasul. Bagaimana seorang boleh bergembira dengan tarikh wafatnya Nabi? Maka kata Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu di dalam syarahan beliau bagi masalah ini, di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, mengatakan bahawa kita dituntut menzahirkan kegembiraan, menyembunyikan kesedihan. Dalam hati kita sedih dengan pemergian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita menzahirkan kegembiraan dengan wujudnya Nabi, menyebabkan kita mendapatkan nikmat yang agung sehingga sekarang, dan akan berterusan sehingga hari kiamat nanti. Amin. Atau hadirin yang rahmati Allah, kita menyambut atau kita berkumpul pada hari ini
menukarkan kegembiraan bukan hanya dengan satu sudut sahaja, dengan maksudnya tahun baru, tetapi dengan menukarkan kepada menyambut yang lebih agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dituntut, karena Nabi kita Muhammad dituntut atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan berita gembira dan menggembirakan umat. Asyiru wa la tunaffiru. Beri berita gembira, jangan menjauhkan umat daripada perkara yang menggembirakan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, innama anta ayyam. Kamu, saya, sekalian adalah hari-hari yang berlalu. Dan hari ini penghujung tahun 2022 ini akan masuk pada 2023 pada jam 12:01 malam nanti. Itu bermakna setiap daripada detik masa yang kita lalui ini bermaksud umur kita semakin berlalu. Dan apa yang kita penuhkan dalam umur kita, apa yang kita gunakan dalam umur kita sepanjang 2022, apa yang telah kita lakukan, hasil apa yang telah kita hasilkan, dan kegembiraan apa yang telah kita berikan untuk umat Nabi SAW, yang telah kita lakukan kebaikan kepada umat Nabi SAW. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau ini perlu untuk dimuhasabahkan dan dilihat semula. Karena setiap malam adalah hari untuk kita bermuhasabah, untuk kita menilai, menilik, mengaudit semula segala gerak geri dan perbuatan kita. Takwa kita sudah bertambah ataupun tidak. Itu kata ulama, tazawwad minat taqwa idza kunta la tadri. Tambahkan dengan takwa, karena kamu tidak tahu. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau masuknya malam, adakah kamu akan bertemu dengan pagi esoknya? Fakam min sahihin mata biduni illatin. Berapa ramai orang yang sihat mati tanpa sakit apa-apa. Tengah sihat elok, dia mati. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Dan berapa ramai yang sakit masih hidup sampai sekarang. Betul tak betul? Betul. Fakam min sahihin nah mata biduni illatin. Berapa ramai orang yang sihat mati tiba-tiba saja. Jaga sihat, angkat berat, makan makanan kesihatan, jogging tiap datang, petang tu accident. Betul? Accident, mati. Badan sihat tapi accident, meninggal. Ada orang sakit duduk terlantak di rumah, stroke, betul-betul. Selepas beberapa tahun, tengok-tengok main masjid balik, sihat. Yang dia bersangka kata dia yang akan mati dulu. Tidak, kan min saqimin hasya hina min ad-dahri. Sampai sekarang masih hidup. Jadi kita tidak boleh nilai dengan melihat orang yang sakit, dia akan pergi dulu. Orang yang tua, dia akan mati dulu. Orang yang muda, masa masih muda, malam masih lagi panjang, perlu kita selesaikan malam ini. Macam tu, seorang mukmin tidak akan mensia-siakan masa dia walau satu detik. Dalam umur kehidupannya tak akan disia-siakan walau satu detik. Untuk hadirin yang dirahmati Allah, lihat bagaimana para masyayikh, para ulama, para salihin menggunakan masa mereka untuk melakukan kebaikan kepada umat Nabi SAW khususnya. Itu di antara doa para abdan, wali-wali badan, adalah doa mereka, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jma' kalimata ummati Muhammadin SAW. Ya Allah, gabungkan persatuan umat Nabi Muhammad SAW. Ini doanya mereka, doanya wali badan, aulia, para wali yang mereka inginkan kebaikan kepada umat Nabi SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mampu menjadi pemimpin kepada umat, sekurang-kurangnya jadi pemimpin kepada diri kita untuk memberi kebaikan kepada umat. Jadi pimpin diri kita untuk jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga fikiran kita,
daripada berfikir yang tidak baik terhadap umat Nabi SAW. Saya tidak mau ambil masa panjang, karena waktu macam ni kalau cakap panjang, faedahnya kurang. Nah, betul tak? Faedahnya kurang. Nah, jadi saya bercadang untuk baca syair yang tadi dalam perjalanan daripada Pedu datang ke sini saya tulis untuk majlis ini. Nasihat umum. Saya karang lebih kurang 51 bait syair dalam bahasa Melayu dengan bahasa Rajas. Ini karangan terbaru saya. Sempena datang ke Masjid Surau Umudiah. Jadi kita dengar sama-sama peringkat umur ataupun nasihat umur yang saya tulis tadi. Dan yang perlu saya syarah, saya syarah. Habis saya baca syair ni, habis ucapan saya pada malam ini, insyaAllah. Tamam? Nasihat umur. Bacaan dia dengan bahasa Rajas. Mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun 6 kali. Umur wahai insan modal utama, persiapkan bekal menuju ke sana. Ini pedoman ku titipkan buatmu, moga jadi panduan perbekalanmu. Kalau baca dengan lagu, jangan dia malu nak baca apa-apa ni. Jadi kalau kita baca lagu, dia baca umurmu wahai insan modal utama, persiapkan bekal menuju ke sana. Lagu tu nampak tak berapa nak apa ni menginsafkan. Baik, tak apa, kita baca saja. Telah kutilik kitab imam pilihan Abul Faraj Ibnul Jauzi sang panutan. Ini kitabnya yang saya telah baca baru-baru ini 6 majlis khatam. Kitab tentang pembahagian peringkat umur. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap peringkat umur. Nanti saya akan sebutkan dalam bahasa yang sama. Saya letakkan sekali dengan apa yang terlintas dalam hati saya tadi waktu dalam perjalanan. Ini saya tulis ni, tamat ni dekat masjid Sayyidina Umar Al-Khattab tadi. Saya berhenti semayang tadi. Betul ke? Masjid tu? Saya ingat. Saya tak tanya. Saya mayang masjid mana, saya tak tanya kau. Betul ke masjid tu kan? Ya betul. Baik. Jadi kitab ini saya jadikan sebagai panduan untuk tulis kitab ini. Padanya panduan penting buat teman, semisal hamba yang sering lupa Tuhan. Umurmu tidak panjang wahai temanku, hari ini, hari esok, hari lalu. Umur kita tak panjang, hari kita 3 saja. Umur kita 3 hari saja sebenarnya. Hari ini, hari esok, dan hari yang telah berlalu. 3 hari saja. Panjang ke umur kita? Umur kita 3 hari. Nah, al-yawm, al-ghad, al-madhi yang telah berlalu. Tamam. Umurmu tidak panjang wahai temanku, hari ini, hari esok, hari lalu. Peringkat umurmu 5 wahai akhi, ambil perhatian semat dalam hati. Peringkat umur kita ada 5. Sebaik menjengah engkau ke dunia hingga balik, itu peringkat pertama. Peringkat pertama umur kita adalah sejak daripada kita menjengah dunia sampai dengan umur kita balik. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua umurnya pemuda, mula balik hingga 35. Peringkat kedua umur daripada balik sampai 35. Itu peringkat pemuda lagi. Hanya 36 tak perlu nak mengaku pemuda lagi. Dia dah nak masuk kepada memberikan petua kepada orang. Faham? Dia dah bagi petua. Waktu itu dia boleh dah dengan pengalaman dia untuk dah bagi petua. Itu dia bagi petua. Sebab orang yang tua-tua dia boleh bagi petua. Al-Kuhulah dewasa peringkat 3, penghujungnya 50 tahun juga. Yang peringkat ketiga dipanggil kuhulah. Yang ini bermula daripada 36 sampai umur 50. Ini peringkat yang ketiga. Tuan-tuan tengok balik, tuan-tuan di peringkat mana? Hak umur, kalau kokok malam ni baru berapa, dia peringkat pertama. Sampai sebelum balik, ni adik-adik kita yang kecil. Umur balik sampai 35, peringkat kedua. Umur 36 sampai 50, peringkat ketiga. Kita yang mana tengok sendiri. Syaikhukhah peringkat keempat ya akhi, hingga umur 70 di rezeki. Syaikhukhah umur yang peringkat keempat. Dia dipanggil syaikhukhah, yakni orang tua-tua. Bila umur dia 51 sampai 70. 51 sampai 70. Syaikhukhah peringkat keempat ya akhi, hingga umur 70 di rezeki. Setelah umur 70 hai teman, peringkat kelima jangan ambil ringan. Lepas 70
71 dan ke atas. Ini tak lah. Ayat ni ambil peringatan lah. Siap-siap wahai teman. Jangan ambil ringan. Umur itu peluang jangan abaikan. Jika diabaikan panjang penyesalan. Peringkat pertama penentu segala. Ini baru saya syarah. Saya syarahkan kembali peringkat pertama nak kena buat apa. Kalau orang yang sampai umurnya peringkat pertama, sampai dia muda beranak sampai umur sebelum balik, sampai ketika sebelum balik. Peringkat pertama penentu segala, berhasil atau tidak yang seterusnya. Ini peringkat pertama yang paling menentukan. Sama ada peringkat kedua, ketiga, keempat dan kelima berjaya. Peringkat pertama tu yang kena tengok dulu. Kalau orang main game, peringkat pertama kalau tak lepas, tak masuk dia peringkat kedua. Betul? Main bola Piala Dunia, peringkat pertama dah keluar awal macam dengan Saudi, kan? Jadi tak lepas dia peringkat kedua. Habis macam tu je. Walaupun seorang dapat letak sak sekalipun, kan? Boleh. Dan yang kalah peringkat pertama tak tentu. Boleh jadi walaupun dia kalah tapi dia usaha dengan lebih, boleh menang macam Messi, kan? Baik. Ayah ibu dengarlah nasihat ini. Jika buat pekak sesal bawa mati. Peringkat pertama ni siapa yang kena ambil berat? Mak ayah. Mak ayah kena ambil berat. Karena kalau buat pekak tak mau dengar nasihat saya ni, dia akan sesal bawa sampai mati. Peringkat umur ini didik anakmu, kenal Nabi, kenal kekasih Tuhanmu. Kenalkannya dengan keluarga Nabi, perkenalkan orang soleh, para wali. Hafalkan anakmu Al-Quran mulia, akhlak dan lisannya terbentuk sempurna. 3 benda ni kena buat. Waktu anak kita, sejak daripada dia boleh menerima pelajaran, sampai sebelum dia balik, kenalkan dia dengan Rasulullah. Kenalkan dia dengan ahli keluarga Rasulullah. Kenalkan dia dengan orang-orang saleh dan para awliya Allah Ta'ala. Hafalkan dia dengan Al-Quranul Karim. Jangan bangga anak kita boleh mengira. Jangan bangga lagi anak kita boleh cakap orang putih, tapi Quran tak berarti baca. Dan kena kenalkan mereka dengan waktu ini. Didik anak kecil pasti lelah teman. Biar lelah, jangan sesal kemudian. Didik anak kecil memang lelah, tapi biarlah lelah sekarang, tapi jangan menyesal kemudian. Melentur buluh biar dari rebungnya, mendidik anak biar kena caranya. Kena ikut cara para salafus saleh yang terdahulu mendidik anak-anak mereka. Baik, masuk peringkat kedua. Ini dengar peringkat kedua. Peringkat kedua mula daripada umur berapa? Daripada balik sampai 35. Peringkat kedua zamannya pemuda. Zaman penuh cabaran dan pancaroba. Wahai pemuda, pegang nasihat ini, pasti hidupmu tidak akan merugi. Zaman pemuda, zaman bentuknya jiwa, bukan hanya mencari harta semata. Ini saya banyak. Anak muda, zaman muda bukan zaman nak cari harta sahaja. Bukan tak boleh semata, saya sebut itu. Jangan nak cari harta. Ada ramai anak-anak muda, waktu ni lah dia kata, ini masa untuk saya kaya. Nanti tua saya akan beramal. Ini silap. Nah, ini bukan panduan aulia sebenarnya. Masa muda bukan masa cari harta lagi sebenarnya. Masa cari ilmu untuk bekal masa tua. Habis itu kalau tak ada duit, nak buat macam mana? Ini masalah lagi saya sebut lagi. Nah, pelajari ilmu mengenal Tuhanmu, tuntutlah ilmu, carilah para guru. Urusan rezeki jangan engkau bimbang, telah dijamin Tuhan Maha Penyayang. Binatang melata ulat dalam batu, dijamin rezeki tiap sesuatu. Semua dah dijamin rezeki ya. Kalau ulat dalam batu, kalau anjing tepi jalan, tak ada lagi kita tengok mati kelaparan. Kita nak mengaji, boleh takut mati kelaparan? Jawab. Anak muda, hak 50 ke atas, tak usah jawab ni. Ni dah, ni pun 30, 5 ke bawah. Urusan rezeki jangan engkau bimbang, telah dijamin Tuhan Maha Penyayang. Binatang melata ulat dalam batu, dijamin rezeki tiap sesuatu. Ada anak murid, kata Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Ladang, dia pergi ke Mekah, pakat nak lawan balik. Lepas mana dah duduk lebih kurang dalam beberapa bulan, duit dah habis. Akhirnya nak balik. Tuan Guru cerita dekat kami ni, Tuan Guru Haji Lam Bukit Ladang. Akhirnya bawa pergi jumpa dengan Pada Mekah, pengarang Bakurah. Pergi jumpa dengan Pada ni orang dahang. Dia tahan, main bawa apa? Tanya, bawa apa mari dia kata. Kata kami ni nak mengadu kat Tuhan. Ada sebahagian duit dah habis.
Jangan nak balik lah kata, nak cari duit dulu di Malaysia, aku main balik semua kata. Tok Guru kata, ada tengok anjing Mekah ni mati ke kata? Tapi jangan, tak ada duit. Kata tak ada. Anjing pun tak mati dia kata, Allah Ta'ala jaga. Takkan hampa nak mengaji, Allah takkan biar orang yang mengaji. Ngaji dia kata, tu Kaabah tu dia kata, pergi doa dekat situ dia kata. Ada masjid, ada surau. Di pondok mana tak ada masjid, tak ada surau. Tempat untuk tadarruk, tempat untuk doa kepada Allah Ta'ala. Paling buruk akhlak orang berada di hadratillah, dia tidak yakin dengan Allah. Ini paling buruk akhlak dengan Allah. Duduk di hadratillah, duduk di hadratin Nabi, tapi tak percaya dengan Allah dan Nabi pada waktu itu. Ajaib. Duduk dalam masjid Allah Ta'ala, dalam hati masih tidak yakin dengan Allah. Jadi kita sebut sini, urusan rezeki jangan engkau bimbang, telah dijamin Tuhan Maha Penyayang. Binatang melata, ulat dalam batu, dijamin rezeki tiap sesuatu. Jika yakinmu masih goyah hai anak, ini tanda imanmu perlu disemak. Kalau goyah lagi iman, kena semak balik. Baik. Ya, sabar. Senangnya Ustaz cakap. Senangnya. Sabar. Itu pesanku buat bujang teruna. Ini saya pesan untuk bujang teruna, hak tak kahwin lagi. Tidak sama yang punya anak istrinya. Tak sama pesan saya kepada orang yang dah kahwin. Hak tak kahwin lagi, ni pesan saya tadi hak tak mau. Tumpu mengaji sungguh-sungguh. Jangan sibuk lagi dengan benda lain. Manakala yang dah kahwin, ya ni, saya nak pesan pula. Usahalah mencari sumber rezeki, tunaikan hakmu pada anak isteri. Ilmu kefarduan tuntutlah hai teman, walau kamu cari rezeki. Ilmu farduan jangan tinggal. Sibuk jangan engkau jadikan alasan. Jangan jadikan sibuk sebagai alasan untuk kamu tidak mengaji. Kamu boleh balik ke rumah, masjid ada pengajian ilmu farduan, tempat pengajian ilmu akidah, tasawuf dengan tauhid fiqh, dan mengaji ilmu berkenaan dengan bagaimana untuk kamu suluk ila Allah subhanahu wa ta'ala ila Allah, tapi kamu tidak menuntut ilmu, maksudnya kamu telah menjadikan alasan dalam hidup kamu dengan sibuk kamu tersebut. Jadi kata sini, usahalah mencari sumber rezeki, tunaikan hakmu pada anak isteri, ilmu kefarduan tuntutlah hai teman. Ini pesanan kepada orang yang dah kahwin ni. Sibuk jangan engkau jadikan alasan. Urusan perutmu ni, jika kau bimbangkan, urusan rohmu lebihkan perhatian. Kalau urusan perut kamu boleh bimbang, kamu patut lebih bimbang dengan urusan roh kan. Kita punya roh sekarang ni semakin lemah. Sebab tu orang kaya boleh bunuh diri. Kenapa? Karena perutnya selesai, rohnya lemah. Rohnya sangat halus. Lalu dia boleh terjun orang panggil jabatan Pulau Pinang. Bukan karena masalah perut senang, sebab ada orang yang lebih miskin daripada itu lagi. Dan Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan akhlak yang luar biasa ketika mana ketiadaan makanan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi? Adakah isteri Nabi bunuh diri? Tak. Kesemuanya bersama dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena roh mereka luar biasa. Kita sedang sibuk membina badan kita, terlupa dengan roh kita. Dan sepatut kita bina roh kita, biar roh lebih besar daripada tubuh kita. Roh para wali lebih besar, karena itu roh mereka dilihat di mana-mana. Jangan heran tengok orang boleh nampak al-imam fulan boleh ada di Makkah, dalam masa sama dia duduk di kampung dia, tengah roh mengajak orang di kampung, tapi dalam masa sama orang di Makkah nampak dia. Siapa yang di sana tu? Jasad dia ada dua. Nah, karena jasad dua mustahil makan. Tapi kalau roh besar dilihat di banyak tempat, itu tidak mustahil. Karena roh mereka luar biasa. Kita sibuk membina jasad kita, kita sibuk makan makanan yang membina tubuh kita, kita lupa untuk bina roh kita. Itu saya sebut di sini, urusan perutmu jika kau bimbangkan, urusan rohmu lebihkan perhatian. Luruskan qasadmu dan juga tujuan yang menuju Tuhan takkan diabaikan. Yang ini untuk peringkat yang kedua. Peringkat kedua yang paling panjang sikit saya beri ceramah. Kenapa? Karena peringkat kedua inilah yang paling banyak ujian. Peringkat ketiga masuk. Peringkat ketiga baru permulaan. Permulaan jalanmu menuju Tuhan.
Umur kematangan umur para nabi, uban memenuhi turut peringati. Ini umur dah 36 ke atas, masa tu mula dah uban duk naik dah sikit-sikit. Dia dah mula dah peringat dah. Jangan cabut uban, makruh. Makruh cabut uban. Dia mula dah peringat dah. Perhatikan halmu wahai kekasihku, peringkat ketiga ujian bertaruh. Ini waktu umur 40, 36 sampai umur 50 ni waktu umur ujian. Tidak. Kalau lelaki, waktu ni kata Indonesia, orang Indonesia kata lebih ganteng. Umur 40 ni dia ganteng dia lebih. Dia akan jadi segok. Waktu tu dah nampak. Walaupun urut ke depan pun dia nampak kemah. Waktu ni nak pakai baju dalam. Tidak. 40 ni hati-hati. 36, 40 ni umur kalau dah kahwin, waktu ni diuji rumah tangga ni. Dia akan naik berantakan. Isteri mula jealous, suami mula perasaan dia tak elok dekat suami isteri dia. Dah lama lah kahwin. Dia akan mula duduk tengok orang lain dan semua kawan. Kalau tak ada perasaan tu pula, dia main perasaan ekonomi dia akan jadi masalah. Kerana anak dia bertambah dan semua. Kerana goyah keimanan dia pada waktu tersebut. Ini waktu ujian bertalu. Dan waktu umur ni umur para nabi, umur kematangan. Kalau waktu ni tak matang lagi, maknanya perlu betulkan balik perjalanan. Baik. Perhatikan halmu wahai kekasihku, peringkat ketiga ujian bertalu. Jika cabaran berjaya kau tempuhi, alamat kejayaan engkau kecapi. Kalau dah berjaya, tu alamat kejayaan, insyaAllah. Kalau dah boleh kita lalu tempoh tersebut, tempoh ketiga ni, insyaAllah kita orang akan berjaya, insyaAllah. Inilah hikmahnya para rasul. Ini hikmahnya para rasul pilihan, dipilih peringkat ini wahai tenang. Karena ini umur ujian. Karena ini umur permulaan perjalanan. Maka waktu ini kalau berjaya. Dan Nabi-Nabi dipilih pada ketika tersebut. Waktu Nabi-Nabi dipilih ketika umur 40 tahun. Peringkat keempat. Ini peringkat keempat. Dengar. Peringkat keempat nafsu mula kendor. Ini dah umur 51. Nafsu dah habis dah waktu itu. Dia mula nak gatai galak umur 40, 50 ke bawah. Waktu tu dia nak cari bini 2, 3, 4. Lepas 50 cari lagi tu, ya, an-nadir kal adam, kata orang. Benda yang jarang-jarang ni macam tak ada lah. Kalau ada lagi waktu tu, tak apalah. Kita kata tak termasuk dalam perbincangan kita. Peringkat keempat, nafsu mula kendor. Sakit sendi tulang mata mula kabur. Sakit sendi tulang mata mudah kabur pada waktu itu. Uban memutih sudah mula menegur. Persiapan perjalanan perlu atur. Kena atur siap-siap. Uban dah makin banyak. Kemudian umur ini ibadah jadi tumpuan. Umur ini, umur peringkat keempat, 51 sampai 70. Ini umur ibadah saja yang dia jadikan tumpuan. Umur melengkap bekalan perjalanan. Kematian sentiasa depan mata, meruntuhkan segala kelazatannya. Ya, dia al-maut nasba ilaih. Mati itu sentiasa depan mata. Waktu itu meruntuhkan kelazatannya seperti yang Nabi sebut, aksiru zikra hadimil lazzat. Banyak kali menyebut mengingat perkara yang meruntuhkan kelazatanmu. Kemudian kata lagi, jika umur ini masih foya-foya, siang malam tidak ingatkan Tuhannya, ini alamat celaka wahai akhi. Seronok yang singkat padahnya menanti. Ini kalau umur ni 51, tapi duk tengok kat kedai kopi lagi lama daripada masjid. Yang ni kena lebih besar lah. Kena kuih sikit dia punya ni pinggangnya. 51 dah abang lain, no? Kalau 50, 60 kalau macam tu, lagi kena jangan betul sepok tu belakang. Takut tak dengar. Abang 60 dah ni, faham sudah bini. Tak payah orang lain, bini kena tengok tu, no bini. Kemudian peringkat terakhir, lihat betapa. Peringkat terakhir umur musawwar. Ini dah masuk peringkat terakhir. Habis lah. Saya pun tulis kitab ni bagi ringkas-ringkas. Tak tahu lah. Apa ni, kalau panjang-panjang pun bukan orang nak baca benda-benda macam ni. Orang tak mau lah. Malah aku baca ni. Macam terkenal sangat dia kata, no? Peringkat terakhir umur saudara, rezekinya janganlah engkau bersia. Kalau umur 71, ni peringkat terakhir. 71 dan ke atas. Saya tak mau tanya, saya nampak di dalam surau ni ada yang mungkin peringkat umur yang ke atas. Dan absyir, kata para ulama, kata Nabi SAW,
ibnu samanina sana asirullahi fil ard. Anak-anak atau orang yang berumur 80 tahun, bagi anak-anak lagi ya, yang berumur 80 tahun, mereka adalah tawanan Allah di muka bumi. Mana tawanan? Tawanan dengan makna akan mendapatkan perhatian Allah. Mereka dihalang oleh Allah daripada melakukan yang haram karena kelemahan pada waktu tersebut. Tak boleh. Seperti orang yang ditawan, diletak dalam penjara, nak keluar tak boleh. Macam itulah asirullah fil. Jadi beruntung orang yang umumnya dah meningkat dah atas dan dia tak kuat dah untuk nak melakukan perkara yang tidak elok. Maka itu adalah keuntungan sebenarnya. Jadi jangan dipersiakan. Sabda junjungan baginda yang mulia, umur 80 tawanan Tuhannya. Nah, ibnu samanina sana asirullahi fil ard, kata Nabi. Hujung usia jika makin cemerlang, itu alamat penghujungnya gemilang. Ada orang umur tua hujungnya lagi gemilang, lagi banyak ibadah daripada kita orang muda. Dan ini bukan benda baru. Dan ini bukan benda yang baru dia buat waktu umurnya lah. Ini kena mula waktu peringkat yang pertama dan peringkat yang kedua. Abang-abang, peringkat kedua. Peringkat kedua umur hari. Nah, balik sampai 35. Umur ni kena dah mula dengan ibadah, kena rajin dengan majlis ilmu, kena dekat dengan para ulama. Kenapa? Karena ni akan bagi kesan sampai umur peringkat kelima. Dia akan masih kasih dengan alim, dia akan kasih dengan ilmu, dan dia akan dikasihi ketika mana dia menjadi alim, insyaAllah. Karena dia akan menjadi panutan umat pada waktu tersebut. Dan ada di kalangan ulama umur 80 ni lah, mereka lagi banyak menghabiskan bacaan Al-Quran mereka. Sayyidina Junaid Al-Baghdadi dilihat waktu umurnya 80-an solat dan kakinya tidak boleh dibetulkan pada waktu tersebut karena dah mati waktu dia sedang solat. Dia tengah sujud dan kakinya tidak boleh dibetulkan karena telah wafat pada waktu tersebut. Sayyidina Junaid Al-Baghdadi wafat ketika sedang sujud. Dan ada ulama tulis kitab orang-orang yang mati ketika sujud. Ada kitab saya nama kitab. Nama kitab tanya. Disenaraikan alim-alim, wali-wali yang mati ketika sujud. Hujung usia jika makin cemerlang, itu alamat penghujungnya gemilang. Ada seorang orang tua di kampung saya, Tok Wan Haji Mahbilal, umur 120 tahun, ahli Al-Quran, mata cerah sampai gelap, umur 120 tahun. Dia tanya kat saya, umur saya kalau orang muda tanya umur saya berapa, dia kata akbil ala sya'ni, buat jahat tanya umur orang berapa, tak ada jawab. Tapi sebab dia orang tua, saya kena jawab. Takkan saya kata akbil ala sya'ni, saya mampu. Saya kata saya umur sekian, abang lah. Saya ada umur peringkat ketiga lah saya. Kita masuk peringkat ketiga lah. Jadi bila masuk peringkat ketiga, dia panggil waqal umur awsatuha, itu paling tengah kan tiga. 1 sampai 5, tengah-tengah 3. Itu yang terbaik, umur terbaik. Jadi, dia kata ni ada apa umur dia? Saya kata 80, 120 dia kata. 120. Dia kata dia buat kad kenalan umur dia masa tu 20 tahun. Umur dia 20 tahun baru dia buat kad kenalan. Umur 20 tahun dan bila kami tambah balik, umur dia 120 tahun sekarang. Dan dia baca Quran daripada tahun 2005, dia buat catatan 2005 sampai 2009 ada satu buku catatan dia, menantu dia lupa 3,000 kali khatam dalam tempoh 4 tahun 2005 sampai 2009. Ni sampai sekarang ni baca. Menantu dia Ustaz Anas, orang kampung saya, kata dekat pak mentua dia, kata ayah doa lah bagi kami boleh jadi macam ayah nanti. Dia gelap, dia kata ni ingat baru kah? Ni sejak daripada umur 15 tahun waktu duduk di pondok. Dah mula baca Quran tu umur 15 tahun. Bayangkan dah lebih 100 tahun duduk baca Quran macam tu. Kami kira balik tu 25 sampai 29 tu, dia boleh dikatakan khatam Quran 2 hari sekali khatam. Ada lagi orang yang macam tu. Nah, ada awliya yang masih solat malam umur 80, tak boleh, kaki tak boleh bangun lah. Tak larat nak jalan, tapi tetap bangun suluk ibadah kepada Allah Ta'ala. Luar biasa. Kita masih malam masih panjang. Itu yang kita ingat. Masih muda. Masih lagi masa panjang lagi. Baik.
Lepas tu kata kita di sini, bacalah kisah para pemuka ummah, pasti engkau akan beroleh faedah. Tasbih dan selawat makanannya wali. Tasbih dan selawat adalah makanannya para wali. Solat malam, berpuasa siang hari. Amalan ini jangan tangguh saudara. Kita tidak tahu dijemputnya bila. Anak muda, jagalah modal utama. Akhir, habis. Anak muda, jagalah modal utama. Apa dia? Umur kita tadi. Yang dewasa, bersiap petik hasilnya. Ini yang peringkat ketiga, siap dan nak petik hasil waktu umur 40. Orang tua bersiap sedia. Hak peringkat keempat, siap sedia. Akan bersama para teman di sana. Siap-siaplah nak bersama para teman dengan yang kita tengok depan masjid kan. Dua batu. Bukan batu dua Penang ni. Kita kalau lalu batu dua dekat Tol tu, kalau orang ahlullah dengar batu dua saja, ingat mati tu. Batu dua kubur. InsyaAllah aksiru zikra hadimin lazzat. Orang-orang tua bersiap sedia akan bersama para teman di sana. Nasihat umur jadikanlah panduan, pasti hidupmu tersusun wahai teman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon ampun, mohon maaf. Ini bacaan pertama saya bagi risalah ini. Jadi nanti kita akan letak nama, ada ubudiah juga kan nanti insyaAllah. Antara saya akan letak nama risalah ni adalah ubudiah tu sebab baca dekat surah ubudiah ni. InsyaAllah moga-moga diberkati oleh Allah, dan moga tulisan saya tadi dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala memberikan nasihat pada diri saya sendiri sebenarnya, untuk memberikan panduan kepada kita semua, dan kepada diri saya sendiri khususnya menjalani kehidupan kita yang berbaki esok. Moga-moga akan menjadi yang lebih baik daripada hari ini insyaAllah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad